Gila, 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 gila. Aku Laila dan dunia ni Majnun. Cintaku bernafas dalam jiwa terkurung. Kepala tak sehati, hatiku tak segepala. Yakin ku lupa diri dalam mengejar dunia. Ya ia tinggi, janjiku resmi. Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam Dapur Panas. Anda bersama saya, Chef Naim. Jadi apa khabar semua penonton? Saya akan tunjukkan kepada anda 3 menu ringkas ataupun menu-menu tradisional yang orang kata dah semakin dilupakan. Jadi manalah tahu untuk menu yang kali ni, bila saya tunjuk anda akan rasa minat nak masak kita punya hidangan. Dan bukan itu saja, saya akan bersama dengan artis tanah air kita, artis rap wanita yang pertama yang memenangi anugerah AJL. Dengan lagu dia, kalau dengar tu boleh buat anda jadi gila. Tahu tak siapa? Saya bawakan Loka B. Apa khabar Loka? Baik, sihat, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey Loka B, nama memang orang kenal. Loka B, nama pentas. Tapi nama sendiri tu apa dia sebenarnya Loka? Nama saya Hani. Hani? Ya. Alah, manisnya Hani tu madu. Okey Loka, macam mana boleh dapat nama pentas Loka B ni? Itu sebenarnya daripada bila Loka start masuk join underground lah. Loka nak ada stage name lah orang Okey, betul panggil lah. kan. So Loka gunakan nama Loka. Lepas tu Loka ada minat seorang rapper daripada Korea, nama dia Loco. So memang Loka minat dia sangat waktu tu. okey. So Loka ambil nama tu. B tu adalah Bani, nama manja lah daripada Nama sekolah. panggilan. Nama. Memang kawan-kawan Loka semua Bani lah. Oh, so itulah dapatnya nama Loka B itu sendiri. Okey, yes. jadi Loka, sekarang ni untuk menu yang pertama ni, kita akan tunjuk kepada penonton kita akan buat kita punya puyuh pansuh. Saya akan mulakan dengan potong kita punya bahan-bahan ni, kemudian kita akan kisarkan semuanya sekali. Loka, nak tanya Loka, macam Loka sendiri kan, macam mana boleh bermulanya dalam kerjaya nyanyian ni? Loka sebenarnya start dengan underground lah. So Okey. Loka first menulis. Sebenarnya itu adalah Loka punya macam terapi. Benda tu terapeutik bagi Loka untuk menulis dan mengenali diri sebenarnya. Benda tu Loka cope untuk macam depression Loka waktu tu. And then kawan Loka kata, oh try lah dengan beat. Lepas tu post lah kan. Tu Loka buatlah macam tu. Tiba-tiba Loka find out ada satu Instagram punya page ni, nama dia Malaysian Hustler. Okey. Tempat memang underground punya budak-budak akan send lah video. Oh, dia random lah. Dia tak kisah ada nama, dia tak random je. kisah. Okey. Lepas tu dia memang support underground lah. Scene underground. So daripada situ Loka join underground punya show banyak. Loka memang minat menyanyi tapi family tak benar kan? Loka sebenarnya dulu tebal muka je lah. Balik rumah daripada show macam mama Loka saya cakap, sampai bila kau nak buat benda ni? Sampai bila kan? Okay. Macam tu lah. Tapi bila sebenarnya waktu AJL tu Loka balik rumah and then dia tanya, oh bila tu AJL kena postpone lagi ke? Waktu tu Loka tahu macam mama Loka dah terima Dia dah dah benda ambil tu tahu lah. lah. Dia Dia dah dah tahu ambil. lah. So waktu tu Loka pun macam alhamdulillah benda tu macam membuka hati parents Loka pun terimalah. Okey, tadi Loka, sambil-sambil borak dengan Loka tadi, dekat dalam ni sebenarnya saya dah potong bahan-bahan kita. Saya potong bagi dia kecil sikit lah supaya senang untuk kisarkan. Kita ada masukkan kita punya bawang putih, lengkuas, halia bersama dengan cili padi. Okey, sekarang saya akan kisar. Jadi sementara saya kisar ni, nak minta tolong Loka panaskan kuali, masukkan minyak. Okey, boleh. Okey, ngam. Ada jadi macam Cukup ni je. ke minyak ni? Okey, boleh. Okey, sekarang ni kita dah masukkan minyak, kita punya kuali pun dah berasap. Kita boleh terus masukkan bahan yang kita dah kisar ni. Okey. Yang ni dia tak meletup. Sebab ambil kita sendok, sebab kita tak ada masukkan air langsung lah dekat dalam ni kan. Okey, Biasa okey. tak ni duduk dapur? Biasa, tapi dah lama tak masuk dapur lah juga. Oh, jadi kalau kat rumah Loka rajin jugalah masak. Loka depends lah. Kalau ada masa Loka masak lah. Loka akan masak lah. Okey, sekarang ni apa yang Loka tengah buat, okey. Dia tengah tumiskan bahan yang kita dah kisar tadi tu. Kalau kita boleh tengok sendiri kat dalam kuali ni pun, kita punya bahan-bahan pun dia dah hampir nak pirang. Jadi kita boleh masukkan bahan seterusnya, iaitu kita punya puyuh ni.
Kita masukkan terus dalam ni. Masukkan je, okey. Ya, betul. Nanti lokal kacau je, bagi dia masak sekali dengan bahan-bahan tumisan kita tu. Okey. Macam lokal sendiri kan. Ada tak lokal plan macam nak collaboration? Dengan hati-hati. Kalau artis lokal siapa, international siapa? Lokal sebenarnya tunggu rapper-rapper perempuan. Okey. Untuk lagi keluar. Sebab tu lokal lagi excited lah. Okey, sekarang ni saya dah taburkan kita punya daun kesum ni. Sekarang kita tengok lokal pun dia dah gaul-gaul kan, dan kita punya puyuh ni pun dia dah separuh masak. Jadi kita boleh masukkan bahan seterusnya, iaitu kita punya pucuk ubi ni. Masuk terus dalam ni. Okey, kita gaul sikit. Yang ni memang kita tengok bila kita letak dia jadi macam banyak. Tapi bila kita dah gaul-gaulkan dia, kita dah masakkan dia, nanti dia akan jadi kecut lah. Okey, yang ni kita kacau je sikit lagi. Gaul-gaul sikit. Okey, jadi lokal nampak pucuk ubi tu kan, dia dah makin kering macam ni. Sekarang saya boleh masukkan kita punya air pula. Okey, jadi lokal nak tanya kan, macam lokal sendiri bila menang AJL tu. Memang waktu masuk tu memang target nak menang ke, ataupun just hanya untuk perform, nak lepaskan orang kata kepuasan yang ada tu? Lokal memang tak jangka lah sebenarnya. Buat lagu tu pun kita tak ada rasa macam... Tak ada target. Tak ada target. Memang lokal excited just nak buat lagu tu sebab dengar Ezra punya beat tu kan, memang lain daripada lain lah. Betul. So bila menang tu memang lokal terkejut sangat. Kalau tengok time menang tu, Noki dengan kakak, dia orang menangis. Lepas tu, lepas habis tu Noki kata, aku tunggu kau menangis. Kenapa kau nak menangis? Dia kata. Sebab lokal terlampau terkejut. Yelah, betul. Okey, jadi sambil-sambil ni sebenarnya, kita punya puyuh ni, kita akan biarkan dia masak sekejap. Okey, lebih kurang dalam 3 ke 5 minit. Kita akan bagi dia didih. Kemudian nanti barulah saya akan masukkan kita punya bahan perasa, iaitu gula dan juga garam. Okey. Okey, lokal. Kita punya puyuh ni pun kalau tengok dia dah padat, dia dah empuk ni, maksudnya dia dah jadi dah ni. Kita punya bahan terakhir yang kita nak masukkan ni adalah kita punya garam. Masuk sikit dalam ni. Okey, lokal gaul-gaul sikit. Okey, kemudian kita boleh terus hidangkan lah kita punya ni, hidangan kita ni kan. Yang ni dia memang seakan-akan sup lah. Kita ambil sikit ni. Kemudian barulah kita boleh ambil daun-daun ni. Taburkan kat atas. Inilah dia hidangan kita yang pertama yang saya dengan Lokal B dah siapkan, iaitu kita punya puyuh pansuh. Dan selepas ni kita akan masak menu yang kedua bersama dengan soalan-soalan panas lagi yang saya akan ajukan dekat Lokal. Sedia Lokal? Sedia. Okey, tadi kita dah tunjukkan cara kita masak kita punya puyuh pansuh. Kita akan buat menu kita yang kedua pula. Kita akan buat menu makrel masak kicap. Saya difahamkan Lokal kalau lagu-lagu yang Lokal buat tu ada yang Lokal buat sendiri. Jadi macam mana boleh dapat ilham? Bagi Lokal, bila Lokal dengar satu beat tu, Lokal akan biar beat tu bawa Lokal penulisan tu pergi mana. Macam tu. Semua benda yang ada dengar ni boleh jadi muzik. Betul kan? Okay. Jadi Lokal, sekarang ni kita dah boleh mulakan lah kita punya proses masakan ni. Jadi saya nak minta tolong Lokal panaskan kuali, lepas tu masukkanlah minyak sikit sebab kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putih kita. Dia macam tak nak. Jadi, hidup. Okey. Nak. Lokal masuk je lagi. Okey. Biar lebih sikit tak apa sebenarnya untuk kita tumis bahan-bahan kita ni. Dan macam Lokal sendiri kan, Lokal pun ada juga macam tuju Lokal. Macam mana penerimaan orang pula? Tuju Lokal ni banyak eksperimentasi dengan lagu-lagu yang kita buat lah. Macam kita buat lagu dengan Haris Zazman. Ada lagu Tuju Lokal yang naluri, yang memang hard lah. So kita orang try semua genre kita nak try. Kita try jazz, kita try. Sekarang ni saya dah hiris kita punya bawang merah dengan bawang putih ni. Kita boleh terus tumiskanlah ke dalam minyak yang panas ni. Sambil-sambil tu kan, macam Lokal sendiri yang kita tahu tuju Lokal tu kan. Boleh tak Lokal payung sikit lagu? Empati tu lah saya nak dengar. Part Lokal lah. Boleh part Lokal. Sigai dua segeragai, cerita berangkai, berita pelbagai, tak guna ku ungkai. Sedap tu dia punya melodi dia, nampak. Siapa kata kena pakai auto-tune? Lokal boleh nyanyi sendirilah. Saya dah masukkan kita punya kentang, kemudian kita dah masukkan kita punya cili padi ni. Saya akan masukkan juga kita punya sedikit halia, kita iris sikit kat dalam ni.
Okey, sekarang kita dah hiris halia, kita masukkan terus ke dalam kuali kita. Kita gaulkan je. Sebab apa saya masuk kentang awal ni sebenarnya Loka, kita nak biarkan Lembut. kentang tu jadi cepat lembut lah. Faham lah, kalau kentang ni kita biar ataupun kita masuk lambat, nanti dia lambat lah lagi dia nak masak kan. Kita dah boleh masuk bahan seterusnya. Kita boleh masukkan kita punya ayam brand tomato cincang ni. Okey. Kalau Loka nak tahu, dianya 100% tomato segar yang diimport dari Eropah. Bukan itu saja, dekat sini juga dia punya bungkusan segar ni dari penuaian apabila paling manis. Maksudnya tomato yang dia pakai ni memang sedap lah kalau kita nak Paling pakai. Dia juga tak ada garam, gula, perasa tambahan, dan best juga dia tak ada pewarna tiruan, bebas kolesterol, dan yang paling penting ianya sah halal. Tengok ni, kalau nak buka dia pun mudah je. Kita hanya perlu koyakkan je kat tepi ni. Senang je. Senang je. Jadi kita boleh bawa ke mana-mana dan kita boleh gunakan bila-bila masa lah. Kita tuang terus lah. Senang. Jep. Tahu semua sekali. Yes. Betul. Kita kacau sikit kan, bagi dia tumis sikit, bagi dia punya sebati bahan-bahan dia. Sekarang kita boleh masukkan ayam brand mackerel kita. Kalau Loka nak tahu yang ini, dianya daripada kepingan ikan mackerel yang terpilih, yang besar dan berkualiti tinggi dari laut sejuk. Bukan itu saja, dia punya kehidupan dalam keadaan sejuk yang melampau menjadikan mereka ni lebih gemuk, dalam masa sama juga enak dan mengandungi omega 3. 7.6 kali lebih tinggi daripada ikan mackerel biasa kita makan kat rumah. Jadi best lah kalau kita pakai ni. Bukan itu je, dekat dalam ni juga dia ada sos tomato yang sedap tanpa bahan pengawet. Lepas tu kita tak ada juga MSG dan juga GMO. Itu yang best tu, disahkan halal. Dan kalau Loka tengok dekat sini, dia ada cincin pembuka tin ni. Maksudnya bila kita nak pakai mudah je. Kita boleh tarikkan je. Kita buka macam ni, tuang turun dalam ni. Nampak ikan ni yang kita cakap ikan gemuk-gemuk kan. Inilah yang kita nak cakap tu, ikan gemuk tu. Kan dia memang besar-besar macam ni. Jadi bila kita nak masak pun dia jadi puas hati lah kan. Okey, kita masukkan kita punya ikan dalam kuali terus. Okey. Macam mana nak kasih dia macam tak hancur? Okey, biasanya kalau untuk masakan macam ni, jadi kalau nak elakkan dia daripada hancur, kita kena kacau dia secara perlahan. Dan yang kedua, kita kalau boleh elakkan masuk di awal. Maksudnya kita masuk ujung-ujung ni, kita tinggal sikit-sikit je lagi bahan yang tinggal. Jadi bila kita nak kacau tu, dia akan jadi tak hancur lah. Okey, kita masukkan kicap terus. Okey, Loka kacau sikit. Jadi tak dia punya gelap-gelap tu. Dan bila Loka tengah kacau-kacau tu, saya akan potongkan kita punya cili hijau pula. Yang ini sekadar untuk perhiasan dia. Okey, kita bahagikan kepada dua saja. Okey, kemudian kita boleh terus masukkan dalam kuali macam ni. Kita masuk gula sikit dan juga sedikit garam. Okey, cantiklah ni Loka. Kemudian Loka boleh tolong ambil pinggan lah. Kita boleh terus hidangkan. Kita punya hidangan ni. Cantik. Tak sabar sebenarnya nak rasa ni, saya tolong pegang kan. Boleh? Boleh. Dia macam ni je lah sebenarnya. Simple je. Simple je. Alright, okey, jadi Loka ambil sikit dia punya cili hijau tu, okey, untuk perhiasan kita. Letak je sikit. Okey, Loka dah letak ni. Sekarang ni kita hias sikit Loka. Okey, Loka letaklah sikit kita punya hiasan ni, cili hijau kita dengan koriander ataupun daun ketumbar kita. Okey, jadi inilah dia lepas kita dah hiaskan dengan cili merah dan juga daun ketumbar. Ini menu kita yang kedua, iaitu kita punya ikan mackerel masak kicap. Dan selepas ni saya akan masak menu yang ketiga, iaitu kita punya pencuci mulut. Kalau nak tahu apa, teruskan menonton. Baiklah para penonton, tadi kita dah buat menu pertama, menu kedua pun kita dah buat, dan sekarang ni untuk menu yang ketiga ni, biasanya Loka, untuk menu yang ketiga ni kita akan buat pencuci mulut lah. Sama ada air ataupun kuih-kuih tradisional lama. Dan untuk yang hari ini, specialnya Loka dekat sini, saya akan buat kita punya kuih getas. Untuk tuan-tuan, puan-puan semua yang tengah menonton ni, dekat sebelah ni kuali yang berasap ni, sebenarnya saya dah panaskan minyak. Okey, jadi bila dia dah panas berasap macam ni, kita boleh tutupkan saja. Saya nak tanya Loka jugalah kan. Cerita dia pasal orang kata macam lagu yang pernah Loka buat ni kan. Loka kata Loka pernah berada dalam situasi di mana Loka depression. Kenapa sebenarnya tu Loka? Kenapa? Mungkin pada masa dulu Loka macam struggle lah dalam diri. Kita kan manusia biasalah struggle dalam diri. Bagi Loka masa tu Loka macam tak happy waktu tu. Jadi kalau macam Loka sendiri, kalau nak hilangkan depresi tu memang buat lagu tu lah. Waktu tu menulis. Menulis? Menulis. Macam bila menulis tu Loka letak semua benda dalam perspektif dan sebenarnya dia healing lah.
Dia kira boleh buatkan Loka jadi lebih tenang Sembuh lah kan. dan tenang. Okey, tadi Loka sambil-sambil borak ni, saya sebenarnya dah masukkan kita punya tepung pulut bersama dengan tepung gandum dan juga kita punya kelapa parut ni. Jadi saya kacaukan sedikit macam ni. Saya akan masukkan air sedikit demi sedikit. Okey Loka, saya pernah terbaca lah kan yang Loka pernah hilang daripada social media ni. Lebih daripada berbulan-bulan jugalah. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya tahun lepas tu yang bila Loka baru masuk dalam industri and then berada di macam mata orang ramai, benda tu sebenarnya sangat pressure bagi Loka dan Loka tak tahu macam mana nak handle benda tu. Yes. So bila orang mula macam nak tahu pasal ni, sebab orang dia orang just jump to conclusion. Betul. Dia tak tahu cerita betul pun. Dia tak tahu, dia tak kenal kau, dia tak ni. So benda tu sebenarnya makan diri lah sebenarnya. Okey, jadi Loka, dalam masa yang sama juga tadi sebenarnya kita buat borak ni, saya dah adunkan kita punya tepung pulut kita bersama dengan tepung gandum dan juga kelapa ni, dan saya dah masukkan air, jadi dia akan jadi macam ni. Dia jadi seakan-akan dough. Kalau nak tahu dia dah sesuai ke tidak, saya akan pakai tangan. Okey, pasti kita dah cuci sikit, dan bila kita uli ni, dia takkan mudah lekat di tangan lah. Okey, kalau rasa macam melekat tu, itu maksudnya terlebih air. Okey. Jadi kita tambahkan saja lagi lah kita punya tepung gandum tu, dan sekarang kita nak bulatkan dia. Bila kita dah bulatkan dia cantik macam ni, kita tekan sikit. Dia seakan-akan macam kita nak buat bergedel macam tu lah. Okey guys, yang ni saya dah bentukkan sikit. Okey, jadi yang dah ada ni sebenarnya kita boleh terus masukkan dekat dalam kita punya kuali. Okey, saya masukkan terus. Okay, kita gorengkan saja kita punya kuih getas ni. Ini antara kita punya langkah yang pertama lah. Kita goreng dia sampai dia akan jadi sedikit perang dekat luar. Dan inilah hasil dia lepas kita dah goreng. Bagi dia perang sikit. Kalau boleh biarkan dia crispy dekat luar dan dekat dalam ni lembut. Bagi saya sebenarnya makan macam ni pun dah sedap. Tapi nak bagi dia lagi sedap, kita akan buat kita punya gula sira ni lah. Okay? Saya akan masukkan kita punya air kat dalam ni. Okay, masuk air. Sekarang saya akan masukkan gula pula. Okay, kita masuk dalam ni. Kita nak buat kita punya air gula ni. Jadi kita nak kena lebihkan dia. Biarkan dia ada rasa manis-manis tu. Okay, jadi Loka, macam mana rasa menu-menu dapur panas ni? Menu dia senang lah sebenarnya. Walaupun macam semua yang kita masak hari ni, Loka tak pernah dengar dan tak pernah try. Tapi itulah Loka excited. Okey, jadi sekarang ni Loka, kita punya gula dah mendidih. Saya akan masukkan kita punya kuih getas ni dan kita akan gaulkan dia semua sekali sehingga gula tu dia akan jadi kering. Dia akan jadi kering. Okey, yang ni kita pindah tepi. Sebab nak tunggu kita punya gula ni kering bagi dia sebati dengan kita punya kuih getas ni kan. Saya nak tanya Loka sendirilah. Kalau sepanjang Loka berada di atas pentas kan, pernah tak ada orang kata pengalaman-pengalaman yang tak best? Contohnya mungkin atas pentas tiba-tiba nak nyanyi, mic pula tak ada suara ke, ataupun fumble salah lirik ke. Loka pernah lalui tak benda-benda macam tu? Rasanya Loka pernah je. Tapi macam sebelum ni lah, kalau perform dekat show-show underground dia tak kisah sebab kita langgar. Betul. Sebab orang tengah show yang Diorang tak vibe fikir. kan, orang tak fikir. Tapi bila live tu tu yang paling bahaya. Okey, Loka, sambil-sambil borak tu, sekarang ni untuk kita punya kuih getas ni, dia akan jadi macam ni lah. Daripada air gula tadi, dia akan jadi kering. Jadi sekarang ni, kita akan letak dalam bowl ni. Kemudian kita boleh terus hidang lah dekat atas kita punya bowl. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Inilah kuih getas kita. Jadi inilah dia, kita punya kuih getas. Dan selepas ni, kita akan menikmati ketiga-tiga juadah kita ni. Okey, jadi jom Loka. Loka bawa ni, kita pergi makan kat sana. Alright, jom. Okey para penonton, lepas kita dah masak 3 menu istimewa khas untuk hari ni bersama dengan Loka B. Jadi sekarang ni masa untuk kita menikmatilah kan. Loka, jadi untuk menu yang pertama yang kita dah buat tadi adalah kita punya puyuh pansuh ni. Dan yang kedua kita ada kita punya makrel masak kicap. Dan yang terakhir, kuih kegemaran Loka dah sekarang ni, iaitu kita punya kuih getas. Okey, jadi Loka jom. Loka nak mulakan dengan yang mana dulu? Silakanlah, rasa-rasa. Saya ingat nak ambil yang ni lah, nak makan. Nak ni, itulah. Inilah yang paling, sebab tak pernah rasa ni. Awak tak pernah rasa puyuh lagi kan? Hari ini dalam sejarah hanya dekat dalam dapur panas ni kita dapat rasa. Okey, awak nak ambil ubi sikit. Nah, rasa. Sedapnya. Okey Loka, sambil-sambil kita makan ni kan, saya nak tanya sikit lah sebab Loka sendiri pernah update dekat status social media lah kan.
berkenaan tentang anak Loka sebenarnya. Apa situasinya sekarang ni? Apa yang berlaku sebenarnya? So sebenarnya ini untuk kelahiran luar negara. Orang selalu salah faham benda tu. Ini untuk anak yang dilahirkan di luar negara. Kewarganegaraan tu takkan jatuh pada ibu. So kesian mak tu kan. Betul lah, mak yang melahirkan. Contohnya kalau mungkin dia punya bekas suami tu bukan yang agama yang sama, lagi kita macam risau kan macam tu. Tapi memang betul lah, apa yang Loka buat ni sebenarnya dia sebagai seorang ibu, dia nak cuba protect anak dia lah. Ya, siapa je yang tak sayang anak tu, lagi-lagi kalau ibu sendiri kan. Itu yang sebenarnya rasa sedih lah. Okey, tapi dalam masa yang sama sebenarnya Loka, saya nak tanya Loka ni. Tadi Loka dah ambil kita punya mackerel ni. Masak kicap ni, apa rasanya agak-agak ni? Sedap, lembut. Dia memang hancur dalam mulut. Pedas sikit lah. Pedas Tapi sikit Loka lah. suka pedas, sedap. Okey Loka, ni kita punya pencuci mulut ni. Yes. Dia daripada tadi sebenarnya memanggil-manggil ni. Nah, awak ambil satu. Wow. Kan? Bila kita dah sira dia dengan gula ni, dia jadi lebih rangup. Bila kita nak makan kita rasa. Okay, bismillah. Bila saya makan ni sebenarnya, saya teringat memori waktu saya kecil-kecil dulu. Sebab dia manis-manis sikit. Tapi yang bestnya, dia punya manis ni seimbang. Sebab itulah dalam dough kita tadi tu Tak ada gula langsung. Jadi bila kita sira ni, kita makan pun Rasa kelapa tu kan? ada rasa kelapa. Lepas tu sebab kita guna tepung pulut, jadi dia ada cui-cui sikit lah. Ini kelainannya. Dan inilah dia sebenarnya kuih tradisional yang semakin orang lupakan. Baiklah, kita pun dah rasa dah tiga-tiga hidangan yang kita dah buat hari ni Loka. Dan saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih dekat Loka kerana spend time sikit lah untuk kita punya dapur panas ni daripada awal sampai habis. Dan untuk Loka sendiri, ada tak kata-kata ucapan untuk peminat? Okay, Loka nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada penyokong-penyokong Loka, Lokasi Gang. Jangan lupa nantikan lagu Loka soon lah, coming soon. Sekarang ni Loka tengah relax lagi. Dan jangan lupa follow IG Loka kalau korang nak update day to day Loka di Kuning Langsat. Kuning Langsat. Sedap Instagram dia. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dekat Loka dan semoga maju jaya Loka. Dan untuk anda penonton dekat rumah, saya mengharapkan agar anda mencuba tiga resepi istimewa yang saya dah tunjukkan untuk episod kali ini. Dan kalau anda nak tahu untuk episod akan datang, saya bersama dengan artis mana dan juga menu apa yang saya akan masak, jangan lupa teruskan menonton Dapur Panas. Bye-bye. Assalamualaikum.